Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Amir Zarif bin Muhammad Ibrahim bersama ahli kumpulan saya akan membentangkan tugasan iaitu topik seni dan budaya masyarakat Melanau Mukah. Okey, untuk pengenalan Sarawak merupakan sebuah kuasa Kesultanan Brunei sebelum kemunculan keluarga Brooke di Sarawak sekitar pada tahun 1841. Keluarga Brooke mula mendapat kuasa pentadbiran di Sarawak dari Brunei, Sultan Brunei dengan mengasaskan dinasti raja-raja. Terdapat pelbagai penentangan yang dilakukan oleh pelbagai pihak yang terdiri daripada penduduk Sarawak. Penentangan ini dilakukan kerana rakyat Sarawak mahukan mereka berkerajaan sendiri dan merdeka atau diperintah oleh Raja Brooke. Salah satu contoh peristiwa yang sampai sekarang menjadi sejarah dalam mana-mana tempat dan kebanyakannya berada dekat buku teks sejarah untuk sekolah menengah adalah satu peristiwa di mana pembunuhan Duncan Stewart iaitu Gubernur Sarawak kedua yang berada di Sibu dibunuh pada Disember 1949 oleh Rosely Dobbie. Salah satu daripada Sarawak ni juga merupakan salah satu daripada dua negeri dan terbentuk Malaysia Timur. Sarawak juga merupakan negeri yang paling besar di Malaysia. Sarawak adalah negeri yang berada di dalam kawasan tropika dengan mempunyai iklim khatulistiwa yang panas, lembap dalam tempoh sepanjang tahun. Sarawak juga mempunyai 12 bahagian dan setiap bahagian ditadbir oleh seorang residen. Salah satu bahagian nanti adalah bahagian Mukah yang akan kami terangkan nanti. Daerah Mukah merupakan salah satu bahagian yang terdapat di negeri Sarawak yang memiliki keluasan 2,536 km. Mukah juga dia mempunyai 3 kawasan pentadbiran iaitu keseluruhan Bandar Mukah, kawasan Balingian dan kawasan Selangau. Namun, kini daerah Dalat juga telah menjadi salah satu daerah di bahagian di bawah pentadbiran Mukah. Mukah ni dia terdapat banyak persepsi daripada pengkaji sejarah yang dahulu. Salah satunya pengkaji menyatakan bahawa etnik Melanau ni yang sedia ada ni merupakan etnik yang berasal pada Filipina disebabkan terdapat sedikit persamaan bahasa dengan bahasa Filipina. Ada juga yang pengkaji sejarah ni berpendapat bahawa etnik Melanau ini juga berasal daripada Pulau Bali Indonesia yang melakukan penghijrahan di Sarawak. Okey, untuk pengenalan monumen Menara Sagu yang berada di Mukah, dia terdapat sejarah dia sendiri, dan Mukah dan orang Melanau ini memang terkenal dengan pengeluaran sagu. Pada abad 19 telah menjadi zaman pengeluaran sagu yang sangat aktif dan maju, kerana pada ketika itu tepung sagu dijadikan untuk kegunaan asas kepada masyarakat Mukah dan pengeluaran sagu itu juga adalah untuk dihantar keluar dari kawasan Mukah. Okey, monumen ini dia menunjukkan kelihatan seperti sebuah menara yang merupakan serobong atau kilang sagu yang digunakan oleh masyarakat zaman dahulu dalam proses pengeluaran sagu secara besar-besaran. Okey, untuk produk yang dihasilkan sehingga sekarang menjadi makanan famous lah untuk orang Mukah atau orang Melanau. Sehingga sekarang pengeluaran sagu ini dia akan menghasilkan satu produk lain yang berasaskan tepung sagu
ini juga kini tidak kurang terkenalnya dalam kalangan penduduk Sarawak. Tebaloi, nama yang diberi, merupakan makanan tradisi yang agak terkenal selepas pengeluaran sagu di daerah berkenaan. Pengeluaran tebaloi dari daerah ini mendapat sambutan hingga peringkat antarabangsa. Assalamualaikum, saya Azian. Di sini saya ingin menerangkan berkenaan dengan perkembangan masyarakat Malanau Muka. Masyarakat Malanau Muka ni dia berkembang melalui politik, ekonomi dan juga sosial. Melalui politik, pada ketika Sarawak masih ditadbir oleh pentadbiran Brunei, Sultan Brunei kebiasaannya melantik seorang yang terkenal, mempunyai sikap yang berani dan bijak dari golongan orang kaya setiaraja untuk menjaga masyarakat Malanau di Muka. Apabila Muka dan masyarakat Malanau mengalami perkembangan politik, secara tidak langsung corak pentadbiran telah berubah dan menggunakan kaedah masyarakat Malanau. Dan ketika itu ketua masyarakat Malanau digelar ketua kaum atau penghulu. Kemudian bidang kuasa penghulu ini diperluaskan melalui surat kuasa yang diluluskan oleh undang-undang. Melalui ekonomi, dari segi ekonomi, kawasan Muka ini melakukan aktiviti penangkapan ikan kerana mereka tinggal berhampiran dengan laut, pinggir sungai dan muara sungai. Aktiviti menangkap ikan ini menjadi sumber pendapatan utama mereka bermula tahun 1960-an lagi. Selain itu, mereka juga terkenal dengan kegiatan memproses rumbia yang dilakukan secara tradisional. Dan seterusnya melalui sosial. Perkembangan melalui sosial juga dapat dilihat dari aspek kemudahan asas yang mereka miliki. Jika sebelum ini masyarakat di kampung Telian hanya bergantung hidup pada bekalan air dari sungai yang berhampiran saja. Akan tetapi sekitar 1960 Muka mula mendapat bekalan air bersih walaupun sekadar paip awam. Selain itu, pembinaan jalan juga dibina untuk menghubungkan penduduk di sekitar kampung itu. Dari sudut sosial lain seperti adat kematian, dahulunya cara adat mereka sangat unik. Jika berlaku kematian ke atas penduduk biasa, ia akan dikebumikan di tanah perkuburan umum. Manakala bagi masyarakat yang mempunyai kasta atau kedudukan keturunan yang tinggi, tempat persemandian mereka adalah di dalam jeruni. Jeruni ini diperbuat daripada kayu belian dan bentuk jeruni ini menyerupai sebatang pokok yang besar dan tingginya lebih tinggi dari pokok kelapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz bin Muhammad Ozi, nombor metrik 928825. Saya akan menerangkan tentang Pesta Kaul di Muka. Perayaan ini disambutkan setahun sekali oleh etnik Melanau. Ia diadakan selepas musim terhujung selama seminggu. Pesta Kaul ini disambut meriah, warna-warni dan penuh semangat. Melanau ini dahulunya adalah animism. Animism ini bermaksud percaya kepada alam, contohnya pokok, matahari dan batu besar. Melanau ini mereka percaya kepada ipuk. Ipuk ini bermaksud penunggu sungai. Di dalam pesta kaul ini, bot akan dihiasi dengan tertilip iaitu anyaman daun nipah dalam berbagai bentuk, bunga, burung dan bentuk geometri. Bapak kaul melakukan upacara menyembahan kepada ipuk bersama sarahing. Ipuk ni masuk penunggu sungai. Sarahing ini adalah bakul yang berisi makanan yang dipersembahkan kepada ipuk. Seperti gambar rajah dalam paparan menunjukkan bapak kaul melakukan upacara penyembahan kepada ipuk bersama sarahing, iaitu bakul upacara. Rombongan bot terdiri daripada orang tua yang diketuai oleh ketua kampung,
dan 2 orang bertopeng yang menjadi simbol pada Ipoh. Mereka menjaga bakul yang diikat pada tiang. Dalam pelayaran itu, muzik tradisional akan dimainkan. Bot utama akan mengambil tempat belayar ke tapak pesta di tebing muara sungai. Tiada bot lain dibenarkan mendahului bot utama atau mereka akan dihukum. Bila sampai di tepi tebing, bakul sarahing disambut dan sarahing ditanam ke tanah. Mantra dibacakan dan makanan diletakkan di tengah sarahing sebagai persembahan kepada Ipoh. Upacara diteruskan selama 1 jam dan jamuan makan akan diadakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mazlan Binti Jamil. Saya akan sambung penerangan iaitu baju tradisional Melanau. Baju tradisional Melanau ni melambangkan budaya bangsa yang amat tinggi nilainya. Pada zaman dahulu mereka gunakan pada majlis-majlis kerajaan ataupun kematian. Di mana pakaian masyarakat Melanau yang beragama Islam dan yang beragama Kristian dapat sedikit perbezaan lah yang untuk pakaian perempuan lah, di mana masyarakat perempuan beragama Islam memakai baju kurung, Kristian memakai baju kebaya, di mana kebayanya ada beza sedikit dengan kebaya Melayu lah. Mereka juga akan mengenakan pakaian khas jika menyambut perayaan pesta kaul. Mereka akan mengenakan pakaian tradisional Melanau. Pakaian tradisional Melanau ni masih digunakan sehingga sekarang. Pada majlis perkahwinan, mereka akan menggunakan pakaian tradisional tersebut lah sehingga hari ini lagi. Kekerapan penggunaan pakaian tradisional Melanau pada masa kini jelas menunjukkan pakaian ini semakin dikenali oleh lapisan masyarakat. Jika terdapat kematian dalam sesebuah keluarga, ahli keluarga si mati akan mengenakan pakaian berwarna hitam selama 1 bulan dan berkain di kepala. Cara pemakaian ini dikatakan salah satu adat tradisi masyarakat Melanau Kristian di kaum Talian. Seterusnya saya terangkan Lamin Dana Muka. Lamin Dana Muka ni adalah gabungan pokok penghujung dan pusat kebudayaan tersembunyi di antara rumah-rumah kayu kampung Talian dan terletak di dari tepi sungai kecil. Pondok ni bukan sahaja menawarkan penginapan, ia juga merupakan kebangkitan budaya yang berterusan, melatih masyarakat tempatan dalam seni dan craft tradisional, memberikan pendapatan tambahan yang berguna untuk puluhan keluarga kampung Lamin Dana di mana dalam gaya rumah tinggi tradisional Melanau hanya menggunakan bahan asli. Saya terangkan sikit. Lamin Dana ni merupakan salah satu penempatan kuno orang Melanau sejak dulu. Di Lamin Dana Muka terdapat banyak seni budaya mengenai Melanau. Ini mengenai budaya mereka. Lamin Dana bermaksud rumah lama dalam bahasa Melanau. Rumah tumpangan dan juga mempunyai pusat warisan. Pemilik rumah yang dikenali sebagai Puan Diana Ros merupakan generasi seterusnya yang mewarisi rumah ini sejak turun-temurun. Beliau mula mengambil tahu mengenai adat resam masyarakat Melanau dengan lebih dalam apabila mewarisi Lamin Dana sejak 15 tahun yang lalu. Apabila Lamin Dana menjadi begitu terkenal, pemilik giat untuk menjadikan kawasan ini sebagai UNESCO Heritage Site dan mendapat sokongan penuh dari pihak kerajaan negeri untuk menjadikan Lamin Dana sebagai landmark Bandar Muka. Kesimpulan yang saya boleh buat di sini, setiap kaum di Sarawak mesti ada sejarah peradaban dan seni budaya yang tersendiri. Begitu juga kaum Melanau yang antara kaum yang terawal yang berada di Sarawak dan menduduki kawasan Muka. Berdasarkan pemerhatian, kaum Melanau di Muka mempunyai banyak perbezaan dari segi bahasa, percakapan, adat mereka lah. Etnik Melanau ni adalah sebuah perkampungan yang kecil, tetapi kini perkampungan masyarakat di masyarakat Melanau di Muka terbagi kepada beberapa buah perkampungan yang besar dan diami oleh pelbagai latar belakang masyarakat Melanau baik dari segi agama maupun bangsa. Masyarakat Melanau di Muka ini telah mengalami perubahan yang besar dari segi politik, ekonomi dan cara hidup mereka. Banyaklah perubahan yang kita boleh dapat lihat daripada dahulu sehingga kini, di mana mencakap perubahan daripada segi politik, ekonomi, cara hidup mereka semakin majulah.
walau bagaimanapun mereka masih mengekalkan lagi seni budaya ini bagi membantu mengekalkan kesinambungan tamadun sesebuah etnik, dan dalam masa sama ia boleh menjadi sebagai salah satu daya tarikan pelancong ke negara kita lah. Okey, setakat itu sahaja penerangan saya. Terima kasih. Kesimpulannya, setiap kaum di Sarawak semua ada sejarah peradaban seni budaya itu sendiri. Begitu juga dengan kaum Melanau. Kaum Melanau juga di antara kaum yang paling terawal di Sarawak yang menduduki kawasan Mukau. Selain daripada itu, kaum Melanau juga mempunyai perbezaan percakapan dari kaum Melanau di daerah-daerah lain. Kaum Melanau juga merupakan kaum Melanau Mukah yang terbahagi kepada beberapa perkampungan yang terbesar di Sarawak. Kaum Melanau juga telah mengalami perubahan besar baik dari segi politik, ekonomi dan cara hidup mereka. Mengekalkan seni budaya akan membantu mengekalkan kesinambungan tamadun sesebuah etnik bagi tarikan pelancong negara asing di negeri Sarawak.